Frekuensi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama menerusi aspirasi. Perkongsian pertama kita bakal mulakan dengan Pesona Dizara. Hari Isnin memang hari yang penuh bersemangat untuk kita semua sebenarnya. Untuk bersama dengan rakan-rakan tak lain tak bukan tetamu kita sahaban minggu bersama. Tak pernah jemu. Anda apatah lagi kan? Ustaz tak jemu, kita lagi dah tak jemu Ustaz. Bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokodot bajunya gitu. Nak tengok pokodot Ustaz, kita tengok dari FB IKIM FM dan juga FB Ustaz. Kami akan siarkan secara langsung dua-dua serentak untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan Alhamdulillah kali ini kita bawakan nama Allah Subhanahu Taala yang ke-81 dah Ustaz. Untuk bersama dengan kita dengan Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Taala Al-Muntaqim. Untuk sama-sama. Silakan Ustaz awalan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah Allah dicekati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, abang-abang, akak-akak, ayah-ayah serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi yang berbahagia ni masih lagi dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri. Kerana sesungguhnya Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian. Hari ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membalas. Dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha membalas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha perkasa lagi Maha membalas. Bila kita bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas, kan, iaitu membalas orang-orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bicara daripada 7 perkara bagaimana azab Allah Subhanahu Wa Taala itu dikenakan kepada orang yang mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 perkara. Tujuannya kita belajar pada hari ini untuk kita ukur diri, bukan ukur orang lain. Sekali lagi, Pesona Dizara untuk mengukur diri. Ukur diri, bukan untuk orang lain. Bukan cakap, bang, aku tahu dah bang, aku belajar tadi bang kat Pesona Dizara, kau ni memang kena balas Tuhan ni bang. Bukan. Itu, tunggulah, nantikan kata. Itu bukan tujuannya. Okay, tujuan adalah untuk kita ukur diri, untuk kita perbaiki diri. Sebab kita belajar ilmu ni adalah kesan dia supaya kita jadi lebih baik. Bukan makin sombong, makin tengok dah belajar kan ni kat Pesona Dizara ni kan, makin action, bukan. Bukan itu tujuan dia. Untuk saya kita dah lulus tahu, 81 nama dah saya ada sekarang. Okey. Jadi tujuannya begitu. Okey, biar kakak, tuan-tuan, muslimin-muslimat rahmatullah sekalian. Orang yang engkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah dzuntiqam, Allah Maha membalas. Sebab Allah tu Maha adil, Allah Subhanahu Wa Taala membalas. Ada 7 cara macam mana azab dikenakan kepada manusia. Yang pertamanya seseorang yang engkar dan mungkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan disempitkan hati dia. Sempit hati ni dia tak tenang tau. Tak tenang daripada sudut dia pun tak tahu sebab apa. Sebab tu hari ni kalau siapa yang mendengar, kita tiba-tiba rungsing, tak tentu pasal. Antaranya kita cek, ada tak kita ni ada salah dengan suami ke, salah mak mertua ke, salah dengan mak ayah kita ke. Kalau ada, kena berusaha untuk minta maaf, baiki diri. Kalau tak mampu, mengadu pada Allah. Kita manusia, kadang-kadang memanglah sebagai manusia, mak mertua kita buat kita macam-macam, kan. Kita cakap, sakit hati saya Ustaz. Kan? Rupanya mak mertua pun boleh buat benda yang sama. Sama kan. Aduh, tak boleh kan. Tapi kita nak minta maaf, nak buat baik, kita rasa Allah tak mampu lah tu. Adu kepada Allah. Allah tahu kita jadi baik. Tapi kita dalam keadaan kekangan dan sebagainya kan. Yang penting ada kesedaran, ada awareness tu. Jangan langsung buat salah tapi rasa diri betul. Takut kita nanti disempitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati. Itu azab pertama kan. Kalau kita melihat sejarah Al-Quran,
bagaimana ada satu orang namanya Namrud. Namrud ni hidup dia lebih kurang 1800 tahun sebelum Masihi. Ketika zaman Namrud tu, ada seorang Nabi bernama Ibrahim alaihissalam. Waktu tu Nabi Ibrahim budak lagi. Dan dia tengok kecerdikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi pecahkan patung dia. Nabi Ibrahim kata, ini bukan Tuhan. Takkan waktu aku pecahkan, Tuhan-Tuhan ni tak boleh nak elak pun. Bukan saja pertahankan diri, mengelak pun tak boleh. Kan? Jadi, ini bukan Tuhan sebenar. Namrud tengok Nabi Ibrahim ni, dia tak terima. Yang pertama sekali, bukan Namrud tu hancur tau. Yang pertama sekali, hati dia tu jadi sempit. Jangan-jangan budak ni nanti akan merampas tahta aku ni. Jadi dia berusaha nak membunuh Nabi Ibrahim. Dihidupkan api, kumpulkan kayu api banyak-banyak. Buat kayu api nak bakar. Kan, hidupkan api selama 40 hari, campak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berada dalam tu dalam 40 hari kurang lebih. Mengikut ahli sirah, Allah SWT sebut, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, jadilah kamu sejuk dan keselamatan kepada Ibrahim. Sedikit pun tidak terbakar jasad Nabi Ibrahim AS. Lepas 40 hari keluar, hidup pula. Lagi rungsing. Dia terlupa. Lagi tak senang duduk. Padahal Nabi Ibrahim bukan ada harta, bukan ada tentera, tak ada apa-apa pun. Tapi hati tu sempit. Ini azab pertama. Hati jadi sempit, rungsing, tak tutup pasal. Jadi kayu api yang dia dikumpul tu, tak semua dah dibakar. Jadi apabila tak kayu dikumpul di kawasan istana tu, banyak kayu api lebih. Dalam keadaan yang cuaca, jadi sarang nyamuk. Nyamuk kan air bertakung semua kan. Nyamuk. Jadi nyamuk tu tiba-tiba banyak kat istana dia. Akhirnya apa? Nyamuk tu masuk ke telinga dia. Kan? Jadi nyamuk masuk ke telinga dia tak tahan. Wah, akhirnya dia lah menghantuk-hantukkan kepada dinding, mati dia. Jadi sebabnya tak ada apa-apa pun Nabi Ibrahim tu. Tapi hati telah disempitkan. Jadi itu kita kena jaga. Dalam rumah tangga adalah gedung pahala. Jadi syaitan tak suka. Syaitan akan berusaha nak menghancurkan rumah tangga kita. Ibu-ibu, kakak, ayah, abang-abang. Kita kena banyak sabar. Jangan sampai kita ni buat benda-benda nafkah tak bagi, anyaya isteri. Isteri tolong kita banyak benda dalam rumah tangga. Tapi kita anggap dia sebagai pesaing. Jadi kita susahkan dia. Kita susahkan psikologi dia. Benda tu berdosa bang. Benda tu berdosa ayah-ayah. Jadi kita yang tiba-tiba sempit hati, kita rasa, nanti kalau dia dah kaya, mesti nanti dia nak minta cerai. Kita sendiri sempit hati sebenarnya tu. Kan? Jadi kita cek balik. Jadi azab pertama Allah SWT bila Allah sempitkan hati seseorang itu. Itu benda pertama. Jadi kalau kita berada di fasa itu, banyakkan taubat, maknanya ada awareness, something wrong dengan diri aku ni. Jadi maknanya cari peluang untuk minta maaf kat orang sekeliling kita dan minta ampun kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Okey. Yang keduanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Al-Muntaqim, yang Maha membalas. Yang keduanya, cara mana Allah Subhanahu Wa Taala membalas kepada maksiat, keingkaran manusia. Yang keduanya adalah dengan wujudnya penyakit-penyakit hati dalam diri manusia itu, maka Allah tambah lagi penyakit hati itu. Dah ada penyakit hati, ditambah lagi. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, surah Al-Baqarah. Dalam hati mereka ada penyakit. Maknanya ada penyakit hati, ada dosa yang dibuat, dia tak ubat, dia tak minta taubat kepada Allah, kan? Jadi mana Allah tambah lagi penyakit hati dia itu. Lagi-lagi dia bertambah penyakit hati. Penyakit hati ni menyebabkan orang tu dia macam penyakit lah. Zahir, demam kita nampak tau. Kita ada termometer kan. Saya tadi nak naik kat IKIM kena termometer 2 kali dah. Kena. Satu dekat pagar, satu nak naik tadi kan. Okey Zat, lulus. Kan? Kat sini tak cukup lagi. Sekali lagi. Dalam perjalanan takut panas Ustaz. Okey. Tapi kita tak ada termometer hati. Kita tak tahu kau stres ni tak ada termometer hati, tak ada. Termometer kau ni rasa macam cemburu banyak sangat lah. Tak ada. Jadi benda tu kena ukur dengan ilmu iman, dengan ilmu agama kena ukur dia. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati ada penyakit, kalau tak diubat Allah tambah lagi penyakit menyebabkan hidup tak tenang. Lagi tambah lagi tak tenang. Tapi lagi macam tak tenang. Dulu saya ingat kita waktu dekat IKIM ni kan. Ada satu orang ada telefon. Saya ingat lagi kisah dia kata, Ustaz, saya ni waktu tu kita ambil pemanggilan dengan telefon kan. Okey Ustaz,
Saya ni Ustaz kan, saya tak puas hati lah dengan mak mertua saya Ustaz. Kami ni duduk dengan mak mertua kami Ustaz. Kami duduk mak mertua. Jadi kami pindah lah, tak puas hati Ustaz. Jadi kami pindah Ustaz. Kan? Jadi mak saya marah saya Ustaz. Saya marah betul dengan mak saya Ustaz. Kan? Saya marah betul dengan mak saya ni. Suami saya sokong mak saya Ustaz. Saya dengan suami sekarang jadi masalah Ustaz. Apa nasihat Ustaz pada saya? Waktu tu, saya ingat beberapa tahun lepas kan. Saya kata, Kak, okey, memanglah orang dia ada masalah, tapi saya rasa akak kena cek dia akak dulu kot juga kan. Kena cek juga tau. Sebab apa? Nampaknya dia yang asyik bergaduh dan membalas dengan orang sekeliling dia. Dengan suami dia tak puas hati, dengan mak dia tak puas hati, dengan mak mertua tak puas hati. Takut dia ada benda dalam hati dia, ada keingkaran dan kemungkaran yang dia tak perasan. Malahan Allah tambah lagi penyakit tu. Itu dia jadi tak tenang. Semua nak digaduhinya. Semua nak digaduhinya. Orang ada hasad. Hasad dengki itu sendiri maknanya adalah penyakit hati. Tak diubat. Fazadahumullahu marad. Allah tambah lagi. Kan? Tengok kawan balik haji. Kan? Maknanya balik haji. Maknanya hasad dengki. Dia sakit hati. Orang pergi haji dia sakit hati. Alah dia tu. Dulu sama-sama aku tu. Sama je perangai macam aku. Dulu kan. Tapi dia tak puas hati. Orang tu balik haji, alhamdulillah dah jadi baik. Alah dulu tu, siapa tak kenal dia tu. Tapi orang tu dah makin baik, dia tetap macam tu. Orang tu dah jadi ahli masjid. Hayya ala salah. Niru masjid Madinah konon. Orang tu azan dia sakit hati. Orang tu buat apa dia sakit hati? Orang azan pun sakit hati. Astagfirullah. Sebab apa? Dalam hati dia penyakit, Allah Al-Muntaqim tak diubat, Allah tambah lagi penyakit tu. Jadi maknanya azab Allah yang keduanya bila orang ada sakit hati, penyakit hati, mana tambah lagi. Kita ukur dari rumah tangga kita. Sebab kita Asmaul Husna pasal rumah tangga. Ibu-ibu, kalau kita kakak, kalau kita sakit hati dengan suami, kena ubat ubat. Kalau tidak nanti makin sakit hati, makin sakit hati kita. Abang-abang dengan isteri, dia tak puas hati. Memanglah sebagai manusia dia ada kesilapan yang menyebabkan kecil hati. Tapi jangan sampai kita menganiayai dia secara emosi dia, secara zahir dia kan. Takut sebenarnya dosa tu kat kita, Allah tambah lagi penyakit hati tu. Lagi tak tenang. Kan hidup ni kan tenang, untuk tenang kan. Ada je tak kena kan. Kalau kita hidup tak tenang, kita ada masa 24 jam Bayangkan tolak tidur 6 jam. Kita ada 18 jam. Kalau orang hati ni ada penyakit, 18 jam pada dia tu bukan dia punya tau. 2 jam tak puas hati mak mertua. 2 jam tak puas hati dengan laki. 2 jam lagi marah anak. 2 jam lagi jiran ni, bising lah jiran pula. 2 jam lagi kucing pun jadi masalah. Kucingnya masalah. Akhirnya, 18 jam dia punya tu, tinggal 2 jam 3 jam je sebenarnya dia punya. Allah. Yang lain semua fikir tak puas hati dengan orang. Kalau orang ada penyakit hati, Allah tambah lagi penyakit hati tu. Ini cara Allah Zuntiqam, yang Allah Al-Muntaqim yang kita kena faham. At least kita ukur diri kita kan. Betul. Maknanya at least step pertama ada kesedaran, ada awareness, ada kesedaran. Something wrong dengan aku ni. Apalah aku nasib tak puas hati dengan orang. Kita sedar. Jangan tak sedar. Ada orang feel good dengan benda macam tu. Maknanya awak ni kenapa tak puas hati? Mana tak puas hati? Abang ni saya tak puas hati betul ke abang? Kata saya tak puas hati pula. Dia tak sedar dia tak puas hati. Dia tak puas hati dengan suami dia pun. Mana ada saya tak puas hati dengan mak mertua ke apa? Abang ni pandai. Saya tak puas hati betul dengan abang ni. Dengan suami yang cakap pun tak puas hati juga. Dia tak perasan. Jangan sampai kita feel good dengan benda-benda keingkaran. Yang kita tak perasan benda tu. Bahaya Ustaz kan. Bahaya. Sebab sakit hati ni tak automatik boleh hilang Ustaz. Memang kena cari ubat dia. Lepas ni Ustaz akan kongsikan juga macam mana cari ubat dia. Tapi ni baru 2 daripada 7 cara Allah mengazab manusia. Betul. Kita akan sama lepas kita berhenti seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Satu
Sinarnya berseri, cahaya atas cahaya, empat yang utama. Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu Rasulillah Muhammad Mustafa. Satu menyampaikan, dua beramanah, tiga kebijaksanaan, empat membenarkan. Assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu Rasulillah Muhammad Mustafa. Ikuti sunnahnya, jangan kita ragu. Cobalah sedaya mampu, hidupkan berarti. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi Pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM untuk Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Muttaqim. Alhamdulillah kita ada 7 cara atau perkara cara Allah mengazab manusia. Dan Ustaz dah kongsikan 2. Ada rakan-rakan kita ni sedang berniaga sambil bungkus nasi, sambil itulah menyumpah-nyumpah lah pula. Bukan menyumpah-nyumpah macam mana? Duk ketawa ke sendiri-sendiri. Ustaz salahkan diri sendiri. Masya Allah. Kira betul-betul Kak, nasi tu kan takut salah. Dan kita nak terus sambung Ustaz untuk perkongsian kita. Kita ada berbaki 5 lagi. Silakan Okey. Ustaz. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Dan kita sedang bincang nama Allah Al-Muntaqim, Allah yang Maha Membalas. Kita nak belajar macam mana cara Allah membalas tu supaya kita dapat ukur diri kita. At least kita tahu, oh, okey, takut kita sedang maknanya dalam azab Allah tapi kita tak perasan benda tu kan. Sekali lagi saya nak buat disclaimer untuk ukur diri. Jangan ukur orang lain. Bang, kau tengok ke bang, kau tengah kena azab ni bang. Jangan. Tak suka dengan mak mertua duk fikir, mak mertua aku patutlah begitu. Allah Akbar. Okey, yang ketiganya Allah mengazab manusia dengan yang ketiganya disempitkan pemikiran. Bila orang tu sempit pemikirannya akan jadi negatif. Dia selalu fikir benda-benda yang tak bagus. Selalu keluhan-keluhan, benda mengeluh, benda-benda yang fikirnya adalah sangka-sangka, susah kan. Dia tak perasan dia berada di lautan nikmat yang di-highlightkannya susah dia tu. Jadi ini kalau benda ni berlaku, kita boleh check. Kadang-kadang mungkin attitude, kadang-kadang takut dalam azab Allah. Jadi pemikiran dia jadi narrow vision. Mana sempit, dia tak nampak benda yang luas, nampak benda tu je. Dia nampak isteri dia tak bagus saja. Dia nampak suami dia tak bagus saja. Dia nampak keburukan saja. Maknanya benda-benda buruk je dia nampak. Jadi maknanya menyebabkan akhirnya cara pemikiran dia, cara dia bertindak, cara dia berfikir, cara dia berinteraksi, berkomunikasi, semua lahir benda-benda yang buruk. Jadi maknanya ini kita kena perasan pada diri kita. Ada orang kadang-kadang bila rezekinya tidak berkat kan, mencari rungsing takut tak dapat, penuh alasan, tak boleh, susah ni apalah apa, penuh alasan. Dah dapat rungsing, rungsing tak cukup. Allah. Mencari rungsing takut tak dapat, dah dapat rungsing takut tak cukup kan. Membelanjakan rungsing takut habis. Jadi cuba kita lihat. Ya Allah sempitnya. Kan? Maknanya hidupnya ni sentiasa mengeluh tak cukup. Cuba perhatikan. Kadang-kadang mungkin sembahyang ni tidak dijaga. Menjadikan dia diazab pemikirannya tu akhirnya tak fikir tak cukup. Tapi
Tapi tak buat apa-apa, mengeluh je kerja kan. Sebab maknanya benda ni tak cukup lah, susah lah sekarang lah, apa semua. Kurang benda positif dalam kehidupan dia. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan. Jadi sebab itulah kita kena perasan benda ni. Kalau kita ni sentiasa berpemikiran yang sempit macam tu, mana susah dan sebagainya, kita koreksi diri kita. Kadang-kadang sebab attitude, ilmu kita tak cukup, kadang-kadang takut sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana contoh yang terdahulu, bagaimana Firaun contohnya, apabila pemikirannya telah menjadi sempit, kan, dia rasa nanti ada satu bayi daripada Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Jadi dia rancang tu, daripada anak bayi yang kecil yang umur 2 tahun, maknanya kalau lelaki kena hukum bunuh. Kan, maknanya kan dia sendiri yang menjadi kerongsingan benda tu. Dia sendiri yang jadi macam tak boleh, tak boleh. Padahal apa kurang dia? Apa kurang Firaun tu waktu tu? Apa kurang dia? Kan, Kalau dia tak, kayanya dengan gagah. ya, dia tak layan benda ni pun tak apalah kan. Kalau kan. Tapi nak ceritanya ketika narrow vision kan, bila dia mengaku ana rabbukumul al, aku ni Tuhan. Jadi maknanya Allah jadikan pemikiran dia sempit, jadi dia sendiri tak tenang. Kalau dia tak kejar Musa nak keluar daripada Mesir, dah pergilah dia. Dia tak ada tanah air, dia pergilah mana-mana. Dia pun tak tahu nak ke mana. Mesir waktu tu dah maju, dah bertamadun. Kalau dia tak kejar pun, dia tak ada apa-apa pun. Tapi narrow vision kan, kenapa dia tak boleh? Nak juga kejar. Orang tu dah baik, dah melintas laut kan. Dah selamat kat ujung dah. Nak juga masuk laut tu kejar. Kan dah. Kan dah kena kan. Tapi nak ceritanya contoh narrow vision. Pemikiran bila disempitkan tu, jadi kita hati tumpu benda-benda kecil, masalah. Sedangkan kita punya masa, potensi diri boleh digerakkan benda lebih besar lagi. Kan? Itu benda yang ketiga. Yang keempatnya, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntakim yang membalas. Yang keempatnya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala yang keempatnya boleh Allah balas dengan sudut zahir. Ini contoh dalam Quran banyak. Contoh macam Allah menghapuskan umat-umat terdahulu. Wa amma 'adin fa uhliku birihan sarsarin 'atiyah. Maknanya kaum Ad maknanya dihancurkan dengan tiupan angin yang kuat. Kalau dalam kitab tafsir Al-Qurtubi tu, angin tu, rupanya angin ni boleh dipadatkan molekul dia jadi keras tau. Jadi masuk dalam mulut dia tu, macam bahasa sekarang blender lah. Dia blender semua organ-organ dalam ni keluar ikut dubur. Jadi kamu tengok badan mereka tu kosong, macam pokok tamar yang kosong dalam dia. Batangnya kosong. Macam botol kosong macam itu. Itu kaum Ad. Jadi maknanya sudut zahir pula. Itu yang kadang-kadang kita takut kan, mana Allah susahkan sudut zahir kita kerana keingkaran kita, na'udzubillah. Jadi ada orang yang susah memang sebab kemanusiaan. Contoh macam COVID macam ini kan. Banyak orang susah. Ada orang susah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya apa? Susah dia tak tenang. Dia jadi tak tenang, dia jadi sempit hati. Dia jadi mana macam rungsing, tak nak hidup, mana makin benda negatif yang timbul daripada kesusahan tu. Ni kita kena aware, kita kena ada awareness, kefahaman. At least kita faham something wrong kat aku ni. Ya Allah, bantulah Tuhan. Jangan sampai kita rasa macam semua orang susah. Tapi susah kita jadi macam bebel hari-hari. Ya Allah, hindarkanlah kita dan keturunan kita dari situ kan. Amin. Okey, yang kelimanya. Ibu kakak, tuan-tuan sekalian, yang kelimanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Muntaqim. Yang kelimanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kan mengazab manusia itu dalam seksa kubur. Ini dah masuk fasa hidup selepas mati kita kan. Di kubur ada azab. Kan? Dalam hadis Nabi SAW, satu hari berjalan, tiba-tiba Nabi ambil pelepah tamar, Nabi pacakkan dekat atas kubur. Jadi sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa keadaannya? Rasul kata, aku melihat penghuni di bawah ini sedang diazab. Jadi aku ambil pelepah tamar, kan pohon-pohon, binatang-binatang ni kan berzikir. Tapi kita tak tahu macam mana mereka berzikir. Selagi mana daun ni hijau, dia akan berzikir. Jadi maknanya sebab itu kan antara sunnah juga kita meletakkan pohon-pohon hijau di atas kubur tu, sebab selagi mana benda tu hidup, dia akan berzikir sesuai dengan keadaan kubur tu lah. Janganlah pergi tanam pokok durian. Maknanya sesuai dengan keadaan kubur tu. Buah tak ada orang ambil, Ustaz. Sesuai keadaan kubur tu. Okey, jadi azab kubur wujud. Dia kubur ni satu antara dua lubang. Okey. Kemudian yang keenam. Yang keenamnya iaitu fasa padang mahsyar pula.
Okey, kubur ada azab dia. Pada mahsyar lagi teruk tau. Kan? Sampai dalam Quran surah Yasin Allah sebut bagaimana orang yang berada di azab kubur pun ketika pada mahsyar dia kata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Hai, siapa yang bangkitkan kami daripada kubur ni? Padahal kubur tu dah azab. Tengah diazab pun. Dah azab pun. Tapi pada mahsyar lagi teruk. Oi, lagi teruk. Saya kan kat hati kan, saya pernah bawa orang pergi Mekah. Dan mungkin ibu-ibu akak-akak ada pengalaman macam mana di Saudi tu kapal tiba-tiba penuh dekat dekat lapangan terbang international. Di kapal kita di Malaysia tiba-tiba turun dekat haji, terminal haji. Terminal haji ni dah ada prosedur dia, kan? Jadi beg keluar dekat terminal international. Kita turun dekat haji. 7 jam. Oh, jemaah kesian, kelaparan, penat. Dah lah jalan daripada Kuala Lumpur dah berapa jam kan. 7 jam lagi kan. Dah tak larat dah kan. Duduk kat situ kan. Saya tengok fikir, oh kesiannya kan. Tapi pengurusannya begitu nak buat macam mana kan. Maknanya mungkin ada masalah-masalah tertentu. Airport international penuh dia buat keputusan untuk turun haji. Saya fikir, saya berenung, saya kata, ya Allah, ini baru 7 jam begitu terseksa kan. Padang mahsyar mengikut sebagai rawi 50,000 tahun akhirat tau. Allah. Dibiarkan tu 50,000 tahun akhirat. Kita 7 jam melepek tak larat dah. 7 jam dunia. 7 jam dunia. 50,000 tahun akhirat. Ya Allah. Sebab itu kita kena, kalau dalam hadis Nabi suruh kita jadi daripada golongan yang di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah. Tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti boleh jumpa ustaz kita tanya kan. Kita tak bawa tajuk ni. Tapi antaranya beberapa yang antaranya adalah orang yang bersedekah, ikhlas bersedekah, orang yang betul-betul berukhuwah kerana Allah, kan? Orang yang meninggalkan maksiat yang mampu dibuatnya. Dia mampu buat maksiat itu. Dia mampu marah suami. Dia biasa dah marah suami. Dan dia begitu berkemahiran marah suami. Tapi hari ini seninya banyak untuk marah suami. Tapi hari ini, okey, aku dah dengar pesan Zahra hari tak nak marah-marah lah kan. Dia meninggalkan maksiat yang mampu dibuat, pahala dia besar. Itu besok dapat perlindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya-Allah. Kak motivasi ni kak. Ya. Abang-abang Abang-abang. Dia biasa tipu bini, kan? Dia dah ada kemahiran itu. Bertahun-tahun tipu bini dia. Hari ni, ya Allah, aku minta maaf lah Tuhan. Aku tak naklah tipu bini aku lagi, ya Allah. Dia meninggalkan maksiat yang mampu dibuat, bang. Ada peluang. Dia esok ke akhirat dapat perlindungan arasy. Oh, subhanallah. Hari ni semua declare. Saya minta maaf lah ya. Bertahun-tahun tipu awak. Gencatan senjata. Okey, saya bertahun-tahun tipu awak ya. Hari ni saya nak berterus terang. Dan akak kena bersedialah untuk mendengar segala terus terang dia. Okey. Selawat banyak-banyak kak. Selawat banyak-banyak. Oh, tipu kan lah. Jadi maknanya dia meninggalkan maksiat yang mampu dibuatnya. So maknanya kita ada benda maksiat kita mampu buat tapi kita tinggalkan, itu pelindungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir yang ketujuhnya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab orang yang ingkar mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuhnya neraka, naudzubillah. Neraka. Jadi neraka ni satu benda yang azab lah. Ibu-ibu akak-akak kalau bergaduh dengan suami, jangan bergurau ataupun meluah perasaan dengan neraka. Macam ni masuk neraka pun tak apa. Jangan jangan. Jangan. Saya pernah dengar tahu orang. Macam ni neraka pun tak apa. Jangan. Dia bukan untuk bergurau ataupun untuk kecil hati, tak. Dia memang neraka dunia berbeza dengan neraka yang sungguh tu, ya Allah. Dia real tau. Benda macam tu Seringan-ringan azab akhirat dipakaikan kasut daripada neraka menggelegak sampai otak tu. Hari ni saya satu hari balik daripada solat Jumaat, tengok orang kehilangan kasut. Kasut hari Jumaat hilang kasut. Dia keluar daripada masjid, kereta dah agak jauh kan. Terjinjit-jinjit dia tau. Tanah tu panas. Jalan sikit dah, ada pokok, bunti pokok. Kesat-kesat kaki tu dekat seluar dia untuk hilangkan sikit panas dia. Jalan lagi susul laju singgah kat bawah pokok lagi kan. Masya-Allah. Jalan lagi singgah pokok. Saya perhati. Kadang-kadang kita perhati, kita dapat cuba ambil iktibar kan. Ya Allah, bayangkan panas tanah tar tu bukan direct matahari tau. Dia matahari ke batu kan. Dah resap juga dah tu. Mana dah resap dah berapa kali tapis kan. Itu pun orang tak tahan Seringan-ringan neraka dipakaikan kasut. Memang direct contact dengan api tu menggegak kat otak. Kita taubat lah. Pendek cerita taubat lah.
Dalam rumah tangga, pendek cerita, akak minta maaf selalu dengan suami, minta maaf kepada Allah. Abang-abang jangan tipu bini, minta maaf kepada Allah, minta maaf pada isteri. Tak berbaloi lah. Tak berbaloi lah, kita senang beberapa hari je. Tak berbaloi lah, tipu bini, tak bagi nafkah bini lah. Tak berbaloi pada saya kan. So kalau kita memahami Allah al-muntiqam, kita bacakan rumah tangga, akhirnya sebenarnya jadilah pasangan yang bagus kerana Allah. Kalau kerana suami memang susah lah. Macam-macam hal suami ni kan. Kalau PL je ya Allah. macam-macam PL kan. Kalau sebab isteri bang, susah lah. Kalau sebab isteri susah lah. Kalau sebab isteri susah. Sebab macam-macam perangai kita tak tahan kan. Tapi kalau sebab Allah, Allah akan beri kekuatan pada kita untuk tahan segala karina isteri dan segala karina suami. Allah bagi tahan. Jadi kalau Allah bagi kekuatan kat kita, apa pun besar masalah isteri pun kita senyum je. Cuba tanya abang-abang yang telah senyum. Yang tengah senyum sekarang ni. Yang tengah senyum sekarang, yang telah mendapat ketahanan itu. Okay. Imunisasi yang sangat hebat tu, Masya Allah, kena share lah kan. Share kawan-kawan ramai tu tengah mujahadah tu kan. Masya Allah, ramai sebenarnya rakan-rakan kita pun tanyakan soalan Ustaz. Kita dah belajar tentang 7 cara Allah mengazab manusia daripada di dunia lagi sampai ke akhirat nanti, daripada sekecil-kecil hati yang tak tenang sampai sebesar-besarnya na'udzubillah min dzalik, neraka itu sendiri. Dan kita akan kongsikan nanti soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ramai ni. Antaranya kata suami jenis sentap, katanya apa salah sikit je kata tak apa, saya ni memang jahat macam Yahudi. Gitu sekali. Kita akan kongsikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Bagi yang berada di FB, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz Muhammad hari ini menerusi pesona di Zara. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tak kira di mana anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi perkongsian pesona di Zara bersama dengan Ustaz Muhammad Abdullah Alamin di konti IKIM. Tenang je Ustaz kan, hari ini cerita tentang azab Allah SWT. 7 azab Allah akan beri pada manusia kan, dari dunia sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kalau hati kita rasa sempit hari ini, mungkin berkemungkinan kita sedang dalam azab Allah SWT. Dan ilmu ni untuk ukur diri. Okay, jangan ukur orang lain. Okay. Ini perasan yang digalakkan. Kena perasan diri sendiri silap mana kan Ustaz kan. Masya Allah. Kita ke soalan pertama kita Ustaz di WhatsApp IKIM di 0112900404. Sahabat kita ni seorang isteri yang mana suaminya jenis yang suka sentap Ustaz. Bila kita cakap semua disalah ertikan. Contohnya kita cakap untuk tegur dia, dia balas dia lah, abang ni jahat macam Yahudi. Macam mana tu Ustaz? Okey. Pertama sekali, ada sistem nilai yang berbeza antara suami dan isteri ni kan. Jadi contoh. Okey, takrifan sayang. Ada orang mentakrifkan sayang tu secara makro, besar. Ada orang takrifan sayang tu mikro ni kecil. Jadi sayang bagi suami contohnya, kalau suami tu berpegang sayang tu makro, sayang saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, anak-anak yuran saya tak tanggung, mana saya sayang lah tu. Nampak benda material. Benda yang saya cukup, itulah tanda sayang. Kalau takkanlah saya nak fight bermati-matian kerja untuk sediakan semua ni. Berhabisan kan. Ini adalah sayang. Isteri pula, takrifan sayang adalah mikro. Sayang tu adalah pegang tangan, love you, pegang pinggang depan orang. Itu adalah sayang. Jadi maknanya, sebab itu apabila takrifan nilai berbeza, maka isteri kan cakap, awak tak sayang saya lah. Itu yang suami jadi fed up. Apa lagi nak ni kan? Jadi kalau macam ini, biasanya ada sistem nilai yang berbeza. Jadi dalam Quran apa Allah sebut? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berbeza, baliklah pada takrifan Allah dan Rasul. Baliklah pada Allah dan Rasul. Sebab kalau kita tak ikut nilai, sistem nilai kita, dia takkan bertembung. Macam tadi lah, antara mikro dan makro sayang, beramai orang yang bergaduh sebab benda ni. Kan? Benda kecil-kecil pun kadang-kadang, ya Allah. Kan? Awak ni tak telefon saya, awak tak sayang saya pun. Saya meeting malam ni, sekarang ni tengah ekonomi tak berapa okey. Contoh kan. Maknanya saya tak sayang awak sebab tak telefon pun bergaduh. Ramai tau orang sebab tak telefon bergaduh kan.
Tak balas mesej. Tak boleh mesej kan. betul, Jadi betul. kemudian lahir pula sangka-sangka. Jadi maknanya sistem nilai. Jadi balik pada sistem nilai tengok. Dan kalau bergaduh pada sistem nilai, balik pada sistem nilai agama. Apa tu sayang. Jadi mana Allah beritahu, nak macam mana? Allah nak macam mana, Rasul nak macam mana. Kena dengar apa Sunnah Zara. Tante kan butang share. Baik. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni, Ustaz. Kata, macam mana dengan suami yang suka cari salah isteri dan sentiasa ungkit-ungkit kisah lama. Dan sahabat kita ni sentiasa mohon maaf dan dia susah nak maafkan dan mengalah, Ustaz. Okey, daripada apa yang Kak cerita, kemungkinan okey, ni antara benda yang nak dicek maknanya kemungkinan mungkin suami merasakan akak sebagai pesaing dalam hidup. Jadi maknanya mungkin akak bergaji lebih besar, mungkin akak yang uruskan anak-anak, mungkin akak orang yang maknanya pandai untuk mencari direction untuk keluarga. Jadi suami rasa tersisih dan suami akan merasa isteri itu sebagai pesaing. Perasaan suami saja. Padahal isteri itu berkorban tu. Jadi atas nama berkorban isteri buat, tapi suami menerima dia sebagai pesaing ni, pandai-pandai buat keputusan, maka dia akan mungkit benda kecil-kecil, ada je benda tak puas hati, benda kecil-kecil. Itu simptom suami menganggap isteri sebagai pesaing. Ini antara boleh cek lah. Jadi kalau tak tepat nanti boleh tanya balik pada minggu akan datang kan. So maksudnya sebab itulah kita kadang-kadang pertama sekali komunikasi penting dalam keluarga. Kalau kita ni selalu bagi direction dan ada ciri-ciri suami nyusahkan kita, ungkit-ungkit dan sebagainya, dia sebagai pesaing selalu sebutkan bang, saya ni nak tolong abang. Mana ingatkan, dengarkan, sebutkan pada dia tu. Kita kan sebut, Ustaz, kena sebutkan. Ada orang memang dia penuh sangka-sangka, bila kita declare sebut, barulah dia rasa lega. Baru lapang dada dia tu. Jadi maknanya ada benda kena sebut. Sebab kadang-kadang kita jangan anggap suami itu atau isteri itu dia tukang telik tukang telik yang faham sebenarnya si nak tolong ni tak, kerana dia diuji dengan sangka-sangka. Jadi kena sebutkan. Lagi bahaya, Ustaz kan. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, baik. Seterusnya kita ada sahabat kita ni di WhatsApp Wikim kata, bagaimana kita nak tahu kita ni sedang diazab Allah, Ustaz. Seperti contohnya sahabat kita ni seorang OKU, anak pun OKU. Suami meninggal dan selalu rasa dibodohi, dihina, diseksa pelan-pelan oleh orang sekeliling. Tak pernah mengumpat pun, tak pernah menyeksa orang pun, Ustaz. Apa yang berlaku dalam hidup saya ni, Ustaz? Okey, jadi orang ni dah ada bahagian masing-masing. Ya. Dia ada keadaan masing-masing. Dia ada kelebihan masing-masing. Jangan ukur kebahagiaan kita dengan orang lain. Oh, anak saya OKU, saya OKU, jadi saya tak bahagia. Kita ada kelebihan kita. Buktinya sampai sekarang, makan tetap ada. Rumah walaupun tak macam orang lain, tapi tetap ada. Orang lain pun rumah ada banglo sekalipun. Katil tu sama je besar dia lebih kurang kita pun. Dia tak ada nak cakap, okey, saya punya katil 1 kilometer Sebab itulah tengok mana berguling-guling 1 kilometer kan. Itu pun tidur pun tak nyenyak. Berguling-guling tak nyenyak je. Katil tu besar kita juga je. Orang kaya sekalipun makan dia banyak je. Kan? Makan 1000 hidangan depan dia makan 1 pinggan tu je. Perut dia bersatu je pun. Bersatu je pun. Itu belum lagi dia ada kecil manis, ada gaut, ada darah tinggi, lagi benda tak boleh makan. Lagi potong. Kita yang macam ini, macam-macam benda boleh makan kan. Maknanya jangan ukur kebahagiaan kita dengan orang lain. Itu kunci pertama dia. Nanti kita akan hilang apa-apa kebahagiaan. Jadi maknanya bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan kita, ada benda yang Allah sedang bagi pahala secara percuma yang kita tak perasan. Macam saya sebut pada minggu-minggu lepas. Sabar satu-satunya amalan yang tak ada pemula. Tahajud kita boleh bermula. Penat-penat ambil sembahyang wudu, Allahu Akbar. Kita pun walaupun ngantuk, kita mulakan. Dapatlah 2 rakaat. Puasa, hari ni tak sarapan lagi dah, niat puasa sunat terus lah. Mana sebelum tengah hari boleh niat puasa sunat terus. Sabar tak ada. Sabar tak boleh nak pemula. Kita tak boleh nak mulakan sabar. Okey, bangun pagi, hari ni aku sabar. Tak ada apa-apa ujian, sabar. Yalah, sabarlah. Belum sabar. Sabar ni ada ujian, baru ada peluang pahala sabar. Dan ujian tu tak datang daripada kita. Dia datang daripada Allah. Faktor luar. Dia bukan datang daripada kita. Sebab itu, orang yang ada ujian dalam hidup dia, sebenarnya dia sedang dapat pahala percuma. Banyak benda daripada Allah SWT. Dia untung tau. Sebab itu fasabrun jamil Allah sebut. Sabar tu indah sebenarnya. Indahnya itu bukan kat dunia je. Indah tu kat akhirat kita akan nampak. Wui, bergedung-gedung pahala kita dapat. Kok pahala apa sembahyangnya susah tengok kan. Pahala sabar. Wui, maknanya rezeki dia dapat sabar. Sebab itu kan orang kadang-kadang selalu minta doa, ya Allah bagi aku syurga, ya Allah bagi aku syurga, ya Allah, tapi ibadahnya kurang kan. Jadi ujung-ujung akhir hayat dia Allah bagi dia sakit. Supaya apa? Nak dapat syurga tadi, doa makbul tadi tu. Allah nak bagi pahala dia tu. Pahala sabar dia tu, orang sakit tu.
Allah sedang mengkabulkan doa dia. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan kakak kita ni kuat Ustaz kan, insya-Allah. Dan seterusnya saya kira ni soalan terakhir daripada sahabat kita di WhatsApp daripada Puan Nurul. Ustaz kata keluarga mertua terlibat dalam pengurusan perkahwinan rahsia suami di Thailand. Hubungan sahabat kita ni dengan anak-anak dan keluarga mentua telah tidak baik sejak 3 tahun yang lepas. Masih mampu berdoa untuk mereka, cuma masalahnya kedua-dua anak lelaki dan perempuan merajuk terus dengan dengan atuk dan nenek mereka. Sebagai ibu selalu pujuk jangan feel good dengan perasaan begitu, dan supaya anak muda kan takut hatinya keras sebagainya. Macam mana Ustaz nak mendapatkan solusi untuk masalah ini? Selaku manusia, Islam tak nafikan manusia. Anak kita tu ada terasa. Selaku manusia kan, dia sangka, kita tak tahu apa cerita sebenar. Kita tak, jangan suami kita tu paksa mak bapak dia, payah kena, kita tak tahu. Kita tak tahu cerita sebenar dia. Kita tak tahu cerita sebenar kan. Jadi maknanya, tapi sebagai manusia, apa yang dia dapat cerita, dia terasa. Okey, ayah tu nenek lah pula kahwin dengan mak mertua dan dengan mak tiri. Mungkin juga ayah tu maknanya sudut keadilan mungkin anak tak nampak dan sebagainya. Jadi anak-anak tu selaku manusia akan terasa. Kita kena bimbing dia. Sebab dia budak-budak lagi. Kalau daripada akak ni, akak yang maknanya akak mungkin dah okey. Tapi anak-anak tu kena bimbing dia. Sebab mak atau ayah dia takkan putus dia takkan putus. Itu silaturahim. Si mana terasa, tapi jangan dilayankan benda tu. Dan pelan-pelan ubatlah. Kan? Bagi akak sabar. Kan? Bagi kedua-dua anak ni kalau dengar pun sabar juga. Kan? Ada hikmah dia. Kita belum besar dan kita belum berkahwin. Kita tak tahu macam mana perasaan ayah itu. Satu hari nanti kalau diuji perasaan ayah tu ada kat kita, baru kita faham nanti. Allah. Jangan kata ayah sekarang tau. Kita tak tahu tau. Kita tak tahu. Jangan ngata orang sekarang. Kita tak ada kedudukan ayah. Ya. Kita tak tahu apa yang diuji kat hati dia. Kita cakap ayah tak patut. Kita dah besar besok. Kita diuji dengan hati macam tu. Baru kita, ya Allah, ampunkanlah, arwah ayah rupanya macam gini dulu. Macam inilah rasanya. Baru kita tahu, baru nak menyesal, baru nak minta maaf. Jadi maknanya kalau anak dengar, sabar. Kita tahu apa yang ayah lalui. Bagi ayah yang kahwin tu, kan, maksudnya kena adil lah. So maksudnya jangan ikutkan sangat perasaan tengah berdondang sayang. Sampai ke Thailand dia berdondang sayang ya. Jangan ikutkan sangat. Kena adil sebab tangan yang mencincang, bahu memikul. Kita buat macam itu, kita sedang menanggung tanggungjawab dalam keadaan rumah tangga. Besok ada soalan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak adil tu besok, maknanya susah nak jawab tu Tuhan tu. Bangun kubur pun dah singgit. Susah. Jadi dan kemudian dia punya saksi adalah badan kita sendiri. Macam mana nak menipu waktu tu kan? Tangan bercakap tau. Betul Tuhan memang ni tangan bercakapnya. Beli tiket ni bukan tak ada duit, tapi nak tak bagi nafkah ni Dulu kan di bilik kedua je. Oi, nak jaga macam mana tangan dia bercakap. Bukan boleh dipakat tangan ni tau. Bukan dipakat Kau besok kan jangan cakap aku belikan kau jam mahal, cincin, batu kecubung sakti. Bukan boleh dipakat-pakat tangan ni. Allah sebut dalam Quran kan, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Kami kunci mulut mereka, tangan bercakap, kaki bercakap, menyaksikan. Susahlah kan. Jadi bagi abang yang kahwin, jangan berdondang sayang sangat. Balik pada agama, balik pada anak tu pujuk balik, pada isteri tu pujuk balik. Kan anak tu mungkin terasa sebab dimotivate. Macam mak kau ni tak pandai jaga bapak pula. Kawan-kawan cakap, kita tak tahu apa yang anak pun lalui juga. Betul. Pujuk balik abang kan. Mana keluarga yang sedia ada sekarang ni. Saya doakan mudah-mudahan semua keluarga kita dirahmati dan dikurniakan kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lepas ni jangan pakai-pakai cari batu kecubung sakti tu ya. Tak ada. Ustaz memang sebut saja je. Tak tahu kalau ada betul Ustaz. Batu kecubung sakti. Baik, kita sampai ke hujung Ustaz. Kita berikan sedikit kesimpulan dan juga doa untuk kita tutup majlis kita. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian. Kesimpulan dia, kita bincang nama Allah Al-Muntaqim pada hari ini. Allah yang maha membalas. Jadi Allah yang membalas, ada bagi orang yang engkar dan mungkar pada Allah, ada 7 jenis balasan Tuhan. Bila kita baca begini sebenarnya untuk muhasabah diri kita. Janganlah sampai aku ni dalam keadaan yang sedang dimurkai oleh Allah. Selalu minta ampun, selalu bertaubat, selalu ucap istighfar. Selalulah jadi orang yang baik. Kan? Allah
tak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Kalau penghujung itu baik, penghujung itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akak-akak jadi isteri solehah, abang-abang jadi suami yang soleh, jadi anak yang soleh-solehah. Jadi mak ayah, mak mertua yang soleh dan solehah. Jadi orang yang baik, orang soleh-solehah. Sebab hidup kita ni besok kita jadi orang yang baik, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang baik di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akhiri dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah anak dan keturunan kami orang-orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala ujian daripada-Mu, ya Allah. Berikan ketabahan dalam segala ujian hidup kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi segala ujian hidup kami, ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai syurga buat kami, ya Allah. Agar kami mendapat syurga di akhir nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhlak dan adab sopan kami, ya Allah. Perbaikilah segala kehidupan kami, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami dengan yang halal, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin ya Mujib. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita kembali untuk Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang seterusnya, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan mendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.